وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بكرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang dikasihi penyampaian tafsir kita pada pagi ini Dr. Saufi Abdullah, alhamdulillah yang dapat bersama kita lagi pada pagi ini untuk meneruskan penyampaian beliau surah Al-Ankabut di pagi ini di rumah itu rumah ayat yang ke 40 ni Al-Ankabut 40 ni. Alhamdulillah, semua tuan-tuan bangsa dan umat sekalian, alhamdulillah Allah taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dan dapat menasihati kita duduk mencari ilmu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat kefahaman duduk bersama ustaz kita untuk dapat kefahaman dan untuk kita faham itu insya-Allah bakal beramal untuk kita beramal ajaran Al-Quran ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berduduk bersama ustaz kita dan insya-Allah marilah kita bersama hayati dan mendapat faham pada ustaz Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyur rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi di masjid tempat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bukan hanya sekadar berada di masjid, kita diberi pula untuk sama-sama berada dalam suasana Al-Quran Karim, mempelajari, memahami dan tekad untuk beramal dengan Al-Quran Karim di satu kerja-kerja yang cukup penting, cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang selama ini untuk beramal saleh. Mana yang saya selalu sebut bahawa keinginan untuk beramal saleh ini sebahagian daripada tanda saya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu, qila kaifa yasta'miluhu, qala yuwaffiqhu lil 'amali as-salih qabla al-maut." Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila satu-satu orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala guna orang tersebut. Para sahabat radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala guna orang tadi?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Allah taala bagi taufik untuk dia melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Dan kata lain, maknanya kita boleh buat amal soleh. Alhamdulillah, ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama-sama kita berdoa semoga Allah taala sentiasa bagi taufik kita boleh melakukan amal soleh setiap masa dan setiap keadaan, insya-Allah. Untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk juzuk yang ke-21, iaitu bermula dengan ayat 46, sambungan daripada apa yang kita baca sebelum ini.
dalam surah Al-Ankabut. Seperti biasa, sama-sama kita baca insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وذكرى لقوم يؤمنون.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض فالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Sallallahu Alhamdulillah, kita dapat baca beberapa ayat pada pagi ini. Sama-sama insya-Allah kita doa semoga kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan kita bertekad untuk kita hayati dalam kehidupan kita insya-Allah. Ayat 21, wala tujadilu ahlal kitab allati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab malaikat dengan cara yang lebih baik kecuali orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dan katalah kepada mereka, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan juga Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya kami berserah diri. Saudara sekalian, sebelum kita masuk pada ayat ini, kita tengok sebelum ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa perkara dah tentang apa dia ni, bagaimana kaedah Allah Subhanahu Wa Taala cuba ajuk apa dia ni orang ahli kitab, orang musyrikin di kota Makkah al-Mukarramah supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai cara yang Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni bawa pendekatan yang betul sekali untuk mengajuk dia orang supaya apa dia ni menerima kebenaran Islam itu sendiri. Hari ini insya-Allah kita akan tuju ayat Allah Taala dia tuju supaya kita ni berdakwah ataupun buat pendekatan dakwah ni kepada ahli kitab. Ahli kitab maknanya orang yang kumpulan yang Allah Taala turun kitab sama ada Yahudi iaitu kitab Taurat ataupun apa dia ni Nasara iaitu kitab Injil yang diturun oleh apa dia ni oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab ni datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Madinah. Nabi berdepan dia orang inilah di mana Yahudi pun ramai, kemudian Kristian pun ada di kota Madinah tu Munawwarah. Kalau dia buka di mana fokus dakwah, ajak dia kepada orang yang sembah berhala, kan, sembah berhala. Kemudian bagaimana pendekatan Quran cuba nak meyakinkan dia orang bahawa berhala tidak ada guna, berhala tidak beri manfaat. Berbagai cara yang digunakan oleh Allah SWT, macam saya sebut tadi lah, ada dalam bentuk direct, kata berhala tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Ada dalam bentuk abuk cerita-cerita dulu bagaimana berhala tidak ada guna yang sebenarnya berlaku pada Nabi Ibrahim AS, di mana dakwaan mereka mengatakan mereka ikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dalam bentuk semua berhala sebenarnya bukan ditolak oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim sendiri ada antara orang yang perjuangkan agama Allah Ta'ala dan menentang penyembahan berhala. Kemudian mari pula ada bentuk buat perumpamaan yang kita bincang pada minggu lepas, buat perumpamaan macam lahu apa dia ni, salin labur. Salin labur ni maknanya tak ada, macam tidak berfungsi lah. Hujan pun tak boleh menahankan hujan, benda panah pun tak boleh nak sekap panah dan sebagainya. Itulah nak ceritanya berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy tidak manfaat dan tidak beri mudarat apa pun. Itu tentu semua di antara kaedah-kaedah Quran cuba bawa dia orang supaya yakin bahawa Quran ataupun Allah yang Nabi SAW minta supaya beriman dengannya, itulah yang terbaik, itulah yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan manusia. Bila sampai di Madinah, kata semua ahli kitab dia beriman kepada Allah, beriman kepada apa dia kitab, cuma dia tak beriman kepada Nabi SAW. Dan sepatutnya kalau ikut kaedah asalnya dia kena beriman Nabi lah.
Sebab dalam kitab Injil ke ataupun kitab Taurat ke ada sebutan, ada apa dia ni, ada apa dia wasiat supaya di akhir pahala nabi-nabi dia orang ni kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia orang setakat tu ya. Setakat maknanya berimeh berlaku apa dulu tu. Cuma bila sampai giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa dia ni dia orang tak sih. Maka tuan-tuan semua kerana dia orang ni ada persamaan dengan kita lah. Banyak ada persamaan semuanya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada kita, percaya kepada Anbiya sebagainya. Maka dia ajar kepada dia ni, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Tuan-tuan semua, apabila apa dia ni, kita sebenarnya nak bawa orang ni kepada Islam, tak kira agama ke apa, kalau tak kira ke apa, boleh buat dia ni apa dia keturunan ke apa, ke warna kulit ke apa, yang penting kerja kita adalah nak ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua, kita diajar sebuah pendekatan macam mana. Dalam kita berdebat dengan kita ni, kita diajar kecil molek. Kita diajar supaya buat pendekatan yang molek. Sebab pendekatan yang molek ni tuan-tuan semua, satu pendekatan yang apa dia comelnya, apa dia semua orang minat sebenarnya. Sebab tu dalam dakwah kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maknanya kita berdebat ni, kita guna kalimah molek, kita guna cara yang molek. Ini antara sebahagian daripada ajaran Islam lah. Lalu kita tengok di segi adab berdebat dalam Islam ni, contoh semua sana ada beberapa perkara yang dibincang. Kalau kita bincang dalam kitab apa dia ulum Quran, apabila bicara kita ada adab berdebat ni, antaranya ialah debat yang kena guna bahasa-bahasa molek. Jangan kecelok orang, jangan kata orang, jangan apa semua kan. Apatah lagi kalau berdebat di kalangan orang Islam sama-sama Islam. Ahli kitab pun kita diajar billati ahsan. Apatah lagi sama-sama kita orang Islam. Sebab kita berdebat ni adalah semata-mata untuk cari kebenaran. Kita bukan nak pelakih orang, kita bukan nak bubuh orang, tapi asas kita apabila kita berdebat adalah untuk kita cari kebenaran, nak bawa manusia kembali kepada Allah, nak bawa manusia daripada kejahilan kepada ilmu, nak bawa manusia daripada kesesatan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mana kita diajar dengan cara yang boleh. Pernah disebut pada masa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni kata semua di antara orang yang pandai berdebat. Ramai masuk Islam dengan sebab dia lah. Ramai apa dia ni antara kehebatan yang Allah Taala kepada Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Siapa kadang-kadang anak dia ni, sampai satu masa anak dia nak minta ilmu daripada ayah dia lah. Sebab pernah berdebat ni, pernah molek, pernah comel ke apa semua kan. Dia cuba nak minta ilmu dengan ayah dia. Ayah dia tak bagi. Dia tanya ayah dia sebab apa tak bagi kan. Dia sebut dia kata kami masa dulu berdebat kerana nak cari kebenaran. Tapi kamu berdebat sekali nak berubah orang gitu kan. Sampai gitu sekali tu semua dia orang dulu jaga. Dah. Maka oleh kerana ahli kitab ada sebahagian daripada mereka memang ada sifat keterbukaan, ada sifat nak kepada kebenaran dan sebagainya. Maka pada masa itu Islam minta supaya kita berdebat dengan orang dalam keadaan comel. Illa billati ahsan, dalam keadaan mulia. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang zalim di kalangan mereka. Kalau orang menentang, orang itu tak sedai kebenaran, bukan tak sedai kebenaran, bahkan menzalimi kita pula, memerangi kita pula. Lagu ni pun kita boleh kasar dengan dia orang lah. Kita boleh bertindak kasar, kita boleh kasar. Sampai Afrika, dia kata muka harus sampai Afrika. Nabi SAW memerangi dia orang. Di mana berlaku pada setengah-setengah Yahudi kan. Bukan sekadar dia tak terbuka, tapi dia menentang Nabi SAW. Sampai Afrika Nabi serai dia orang. Contohnya Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan sebagainya. Tapi asal-asal macam saya sebut tadi lah, kita apabila tengok orang dalam keadaan nak pada kebenaran, nak apa terbuka dan sebagainya, maka pada masa itu kita diajar supaya berinteraksi dengan dia orang ataupun berdebat dengan orang dalam keadaan comel, buat hujah, buat apa semua supaya apa dia ni dia boleh terima sebagainya. Kecuali kalau orang memang daripada awal dia zalim. Zalim sini ke mana dia menentang kita, dia menentang kita ataupun dia menghalang apa ni pergerakan kita dan sebagainya, maka masa tu kita boleh kasar dia orang lah. Sampai Afrika katanya ulama yang saya sebut tadi lah, kalau masa Nabi SAW di mana Nabi murangi dia orang, di mana berlaku pada kaum Yahudi,
yang berada di kota Madinah Munawwarah. Kemudian Nabi SAW diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam uslub wajidah ni, macam mana kita sebut ke dia orang? Qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Nabi SAW apabila dia orang berdebat kita, bincang kita ke apa semua, kita katalah kepada dia Nabi ajar. Allah tak ajar kepada Nabi SAW, ajar sebut kepada dia orang dalam perdebatan kita, dalam perbincangan kita dengan dia orang tu. Kita kata macam mana? Qulu amanna billadhi unzila ilaina. Maknanya kepada kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Kita sebut gitu. Sebab benar tuan-tuan, kalau kita sebut, kita tak boleh kitab yang Allah Ta'ala turun kepada dia orang kan. Kalau benar-benar dia rujuk, kita sebut umum gitu. Maknanya kita kata kami beriman dengan apa yang diturun kepada kami Al-Quran. Dan kami juga beriman dengan apa yang diturun kepada kamu kitab Taurat dan Injil yang tak diselewengkan. Maknanya tuan-tuan semua, dalam kitab Injil, kitab Taurat pun dah sebut tentang kebenaran Nabi. Seperti yang saya sebut tadilah. Dan kita sebut dia gitu, kami tak nak balas, tak nak apa kan. Kami ada beriman dengan Al-Quran dan kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turun kepada kamu. Seperti yang terdapat dalam kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ilahukum ilahu wahid. Sebenarnya kita, kami dengan kamu itu hasa ya kata dia. Waktu ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kita apa dia ni, kita berserah diri. Maknanya cuba tengok guys, bawa dalam keadaan gitu, maknanya kita sebenarnya kita semua nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu percaya, hak juga kami percaya. Kan? Mana bukan benar Al-Quran yang Quran bawa adalah membenarkan apa yang ada pada kamu. Dan cuma masalah dia punya masalah kerana dia seleweng kitab Injil, seleweng kitab Taurat dan sebagainya. Akhir sekali maknanya dia orang tak tunduk pada kebenaran mana dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang kita beriman maknanya kerana dibawa oleh Quran, dan juga maknanya sarana-sarana disebut oleh kita dulu yang Allah Taala turun kepada orang dulu lah. Tu. Qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Maknanya Nabi SAW cuba nak ajak dia orang lah kembali kepada semula dengan kebenaran kita dulu. Di mana yang saya sebut tadilah, kita dulu kalau kita faham betul-betul yang tidak diseleweng sebenarnya. Memang semua dia sebut tentang kenabian, tentang apa dia ni. Nabi SAW akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia ni di akhir zaman dan sebagainya. Terus semua kisah ni pernah berlaku pada Salman Farisi dulu kan. Salman Farisi apabila dia tak suka beribadat semua habis mana yang dibuat oleh kaum dia, maka mula-mula sekali dia diperkenalkan dengan agama Kristian, ahli kitab lah. Sampai dia di negara Syam sana terus dia lari daripada Parsi pergi sana di negara Syam. Kemudian terakhir sekali dia jumpa satu orang Kristian. Dan apabila Kristian tu nak mati, orang ahli kitab tu nak mati, maka dia sebut sebab dia orang tu masih pegang dengan kebenaran daripada kitab Injil lagi. Dia orang sebut maknanya di sana lepas badan kamu pergi di Madinah, di mana ada satu orang pada dia ni akan dibangkit oleh Allah SWT, sifat dia gini. Di mana kenyataan daripada ahli kitab tadi ada kenyataan yang benar-benar yang ambil daripada kitab-kitab dia dulu yang tak diseleweng Tapi apa yang berlaku sekarang ni dalam kitab Injil yang dipegang oleh orang Kristian ataupun kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang ni, maknanya dah seleweng dah. Yuharrifu minal kalimat mawadhi'i, dah seleweng daripada fakta yang sebenar. Kalau kita perhatikan kita ingin tahu kitab Injil, kitab Injil banyak ni pula, banyak pecahan-pecahan dia pula. Semua tu kadang-kadang berlaku antara satu sama lain. Nak ceritanya satu penyelewengan yang berlaku pada kitab-kitab dulu lah. Sebab itulah Nabi SAW, Nabi diajar oleh Allah Ta'ala apabila berdebat dia orang ni, dikatakan amanna billadhi unzila ilaina. Kami beriman dengan Al-Quran yang diturun kepada kami, dan kami beriman kepada kitab yang diturun kepada kamu dulu, yang betul dulu, kitab Taurat dan Injil. Dan sebenarnya kita itu hasil niyah, dan kepada Tuhan inilah maknanya kami menyerahkan diri.
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء يؤمنون به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ayat yang ke-47, dan demikianlah kami turunkan kepada kitab Al-Quran kepada kamu. Adapun orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, ada yang beriman kepadanya Al-Quran, dan ada di antara mereka yang kafir. Ada antara mereka itu orang kafir di buku, ada yang beriman kepadanya, dan tiada yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang kufur. Sekali ini Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turun kepada Nabi Al-Kitab Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya Allah Ta'ala turun kepada Nabi-Nabi dulu lah. Kita Injil, kita Taurat, semua itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadzalika anzalna, demikianlah mana kami turun sebelum daripada engkau wahai Muhammad kepada Rasul-Rasul dulu apa dia kitab-kitab. Mana kitab-kitab itu kepada Nabi, bukan Nabi saja dah kitab daripada Allah Ta'ala. Bahkan dulu pun ada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun. Cuma kita dah belajar lah. Kitab Zabur, kitab Gabur, semua itu semua adalah kitab-kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan kepada Nabi pun begitu juga. Satu kemuliaan yang terharu ialah turun Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata dia falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Ada di kalangan mereka ahli kitab dulunya ada yang beriman dengan apa? Ada yang beriman. Ada yang beriman, ada yang beriman dengan Nabi, dan ada semua tu memang tak beriman lah. Maknanya ada semua tu memang beriman dengan fakta kitab-kitab dia mengatakan tak kena beriman kepada Al-Quran dan sebagainya. Baiklah, satu semua ada di kalangan ahli kitab ni. Mana ahli kitab dua kumpulan lah. Ada yang semua tu beriman kepada Al-Quran, dan satu kumpulan lagi tidak beriman kepada Al-Quran. Yang beriman kepada Al-Quran sebab dia faham apa dia ni fakta yang sebenar daripada kitab dia dulu. Dan apabila marinya Nabi SAW bertepatan sesuai dengan dia orang apa semua tadi, maka dia rasa itulah kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia beriman. Lepas tu ada di antara ahli kitab tu semua di kota Madinah, contohnya siapa dia? Contohnya Abdullah bin Salam. Kan? Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi asal, ahli kitab lah. Dia orang alim, dia tahu tentang kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran melalui kitab dia orang lah. Lepas tu apabila Nabi SAW sampai saja di Madinah, dia orang beriman selalu. Kan? Dan ada setengah dia orang tak saya beriman. Okay. Tak saya beriman walaupun dia tahu, maknanya dia tahu kebenaran Nabi SAW. Dia tahu makna fakta kebenaran ada dalam kitab dia orang. Tapi dia orang sanggup tak beriman di antara sebab al-hasad min indah anfusihim, dia kerana dia dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Ada pandangan dalam hati dia orang yang menyebabkan dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebenarnya orang tak beriman tersebut, wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Kan, orang yang tak beriman kepada Quran, kepada ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya kata dia ialah orang yang ingkar, maknanya dia tahu kebenaran. Kalimah yajhad maknanya tolak ni, maknanya dia tolak berdasarkan kepada kebenaran yang ada pada diri dia kan. Maknanya dia tahu kebenaran, tapi dia tolak juga. Itu kita panggil yajhad. Dikit dah dalam bahasa Arab, kita tengok dari segi makna kepada yajhad tu, maknanya dia mengingkari, ingkar setelah dia tahu kebenaran. Ini di antara apa dia ni puangan ahli kitab lah. Khususnya orang Yahudi kita tu semua, dia tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia ingkar juga kerana apa? Sikap takabur, sikap angkuh, sikap kufur yang ada dalam hati dia orang. Itulah ceritanya Allah Ta'ala suruh bawa kepada kita kategori apa dia ahli kitab ada dua jenis golongan. Ada yang beriman, aksal beriman dengan Nabi, dan ada yang tak beriman. Yang tak beriman itu bukan kerana kebenaran dah. Dia tak beriman itu bukan kerana apa dia ni tak betul apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi tak beriman kepada Nabi kerana sikap yang ada pada dia orang. Antara yang saya sebut tadi ialah tentu semua sikap kepada dia, sikap apa dia ni dengki ataupun tak tunduk pada kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat ini tentu sebanyak berlaku di masyarakat kita ni. Dia tahu benar-benar kan, tapi kena tapai dengan sifat asal dengki,
tapai dengan sebab takabur, tapai dengan sebab angkuh, akhir sekali sanggup tolak kebenaran walaupun benda tu benar je lah macam mana sekalipun. Itulah ni yang berlaku di kalangan ahli kitab, tuan-tuan semua. Kemudian ayat berikut ialah nama aku tatatlu min kitabin wala takhutuhu biyaminik idza lartabal mubtilun. Sekarang yang kedua pula ialah apa dia ni, orang pertikaikan apa dia ni kebenaran Al-Quran itu sendiri. Maknanya ayat yang 47 ni ada segolongan manusia yang cuba tondok apa dia kebenaran Al-Quran dengan beralasan itulah. Tak ada alasan dia, tadi memang sifat ego lah. Ni alasan yang dia buat-buat. Antara alasan dia apa? Cuba tengok ayat yang ke-48 tu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab pun dengan tangan kamu kanan kamu, sekiranya engkau dahulu pernah membaca dan menulis. Nescaya orang yang mengingkarinya akan merasa ragu-ragu terhadap kebenaranmu. Sebab ini ada semua ayat ni maknanya cerita pada kita bagaimana sikap orang dulu lah. Kadang-kadang dia tuduh Quran Nabi Muhammad SAW ambil ilmu ni daripada orang lain. Dia kata Nabi Muhammad ni bawa Quran ngaji dengan orang lain ataupun kopi daripada orang lain dan sebagainya, gitulah. Maka yang Allah Ta'ala nak jelaskan bagaimana Nabi ni nak ambil daripada orang lain. Nabi tak pernah baca, tak pernah menulis sebelum ni. Nabi ni bagi ummi, tak pandang menulis, tak pandang baca, kan? Dan saya pernah sebut tuan-tuan semua, ummi Nabi ni adalah satu benda mukjizat kita panggil. Kalau ummi kita ni tak pandang baca, tak pandang menulis ni, makna dia satu keaiban, kan? Tapi pada Nabi tak pandang menulis, tak pandang baca, satu mukjizat dia panggil. Sebab apa tuan-tuan semua? Kalaulah Nabi ni orang pelajar, orang ngaji tinggi katakanlah, maka oleh kerana Quran ini satu benda yang kita hebat, kan? Kalau dengan Quran ke apa semua kita hebat, mungkin yang besar orang yang kata Nabi Muhammad belajar daripada orang lain. Nabi Muhammad padahal dia boleh buat Quran, kan? Sebab dia ngaji tinggi dan sebagainya. Dia boleh kata macam itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, mana tak kata Nabi tak pernah belajar apa. Nabi tak pandang menulis, dia tak pernah pandang baca ke apa semua, kan? Bagaimana apa dia ni nak cerita bagaimana dia orang sangkat, dia orang boleh tahu benda-benda ni. Dia hidup bersama Nabi daripada awal sampai akhir, kan? Orang Mekah katakanlah, dia boleh tahu bagaimana Nabi ni confirm tak dibaca, tak dipanggil ummi, tak dibaca, tak boleh menulis. Tiba-tiba mari Quran katakanlah, kan? Mari Quran yang begitu hebat apa semua, tuan-tuan semua, ada segala-galanya. Mari pandu, mari pada manusia bagaimana manusia nak beretika yang sahih, bagaimana manusia nak menjalani kehidupan dalam dunia yang keadaan betul, bagaimana Quran ajar persiapan untuk menuju akhirat, segala-galanya dalam Quran berlaku. Fakta sains apa semua memang tempat dalam Quran. Maka untuk masalah sikit abuk, maknanya kalau Nabi tak pernah mengaji, kemudian Nabi tak pernah menulis, ni boleh buat barang-barang begini, kan? Jadi bertanda makna kebenaran Quran itu sendiri, kan? Quran benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan Nabi, bukan buat-buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah anak sebut tadi, saya sebut tadi, maknanya ada di kalangan orang Mekah dia tuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulis Quran atau belajar Quran daripada orang lain. Dan Allah Ta'ala menafikan benda itu. Nabi bukanlah betul tak, kan? Quran yang dibuat Nabi SAW bukan Nabi ambil daripada orang tak. Dia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah Nabi ni pandang baca, pandang nulis, kan, idzal lartabal mubtilun, kan? Kalau Nabi ni apa dia ni pandang baca, pandang nulis, nescaya akan timbul syok ataupun keraguan di kalangan kafir. Betul tak? Macam saya sebut tadi lah, dia kata Muhammad pandai lah Quran hebat-hebat muda ngaji tinggi, tak pandai lah duduk sains orang-orang ngaji, mungkin tu macam tu lah. Nak cerita ni maknanya Allah Ta'ala cuba nak sebut pada kita bahawa sebenarnya Quran benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan reka cipta ataupun ciplok daripada orang lain tak, tapi dia adalah kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya dia berdasar pada ayat ini jelas pada kita, Nabi ni ummi.
Jelas ayat 47 ni Nabi adalah ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis lah. Cuma kembali kepada saya sebut tadi lah, itu adalah mukjizat, satu keistimewaan khusus yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ni sifat dia macam ni sebenarnya adalah sifat ni yang disebut dalam kitab-kitab dulu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kemudian الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Sifat Nabi kini tak pandai nulis, tak pandai baca, sebenarnya benar dia sebut dah dalam kitab Taurat Injil dulu. Allah Ta'ala sebut dalam kitab-kitab dia dulu. Maknanya berasal pada ayat ni salah lah kalau orang kata ada semua penulis itu dia bertahan kata Nabi pandai baca, pandai menulis, dia kata kan. Kalau tengok pada ayat ni memang tak betul lah pandangan itu. Ayat betul lah Nabi adalah ummi. Kemudian ikut pula tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bukti lagi kebenaran Quran ni. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya kata dia Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah ayat-ayat jelas dalam dada orang berilmu. Kalau tengok Quran ni benar-benar jelas. Satu kebenaran datang daripada orang ada ilmu. Kalau kaji semua Quran memang dia tahu Quran benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Baru ayatun bayinat. Quran ni ayat-ayat yang jelas. Bagi orang yang ada ilmu dia boleh tahu. Maknanya kalau ikut kajian dia orang, pembacaan dia orang ke apa semua, dia akan rasa Quran memang betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam saya sebut dengan faktanya, dengan apa dia ni, dengan berbagai-bagai ilmu yang diturunkan oleh Al-Quran Karim itu semua memang tak ada sekabut. Kalau orang yang benar-benar ada ilmu dan dia tunduk pada kebenaran ilmu dia, dia akan aku bahawa Quran ni benar-benar satu benda yang jelas, benar-benar yang apa dia ni jelas datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Ayat ni ulama dah bincang, maknanya Al-Quran kita tahu semua dia dijaga oleh Allah Ta'ala dalam dua bentuk. Quran ni kalau buka semasa ulama dia faham daripada ayat ni, kata dia Quran ni berbeza dengan kitab-kitab dulu. Di mana Allah Ta'ala jaga Quran dalam dua bentuk. Pertama sekali dalam bentuk dalam dada. Orang pakai apa lama Quran kan. Dulu tak ada benda lagi. Kemudian yang kedua pula ialah melalui tulisan. Mana tercatat dalam Quran pada hari ini. Ini kaedah bentuk Allah Ta'ala jaga Al-Quran Karim. Jaga dalam bentuk dalam hati. Kemudian yang semua pula ialah jaga dalam bentuk tulisan. Cuba tengok dulu ni kan. Orang Quran Islam lama pakai kapal Quran kan. Orang boleh hafal Quran berlaku. Jangan kita injil ke bawah tak apa makna. Cuba tengok patri dia debat dengan Ahmad Didat kan. Ahmad Didat ngapa lebih daripada Yahudi lagi. Apa orang Kristian kita dia orang. Dia orang tak ngapa. Tapi cuba tengok orang Islam kan. Ngapa sebutir-butir Quran. Ngapa dia nak sebutir-butir apa terkandung dalam Al-Quran Karim. Ini antara contoh Allah Ta'ala jaga Al-Quran Karim lah. Saya pernah jumpa tuan-tuan semua. Satu orang, saya pernah tengok lah. Satu orang mungkin saya tengok dalam satu saja saya masuk satu kursus baru ni. Dia buat satu peribadi ni nama dia Mohsin. Peribadi ni memang kalau kita tok luar rumah memang tak sampai rumah dah klik. Dia usul dia okey. Tak ada klik tapi ingat Quran, Allah ingat sungguh. Dia boleh ingat di belakang di atas ni mobil bukan daripada naik atas dari sampai gitu. Orang teh dia kalau baca surah Isra, ambil buka surah 5 surah Isra, ambil daripada belakang dia boleh bawa naik ni. Dia boleh gitu. Kau gitu kalau. Memang hebat sungguh. Saya kata gitu. Orang teh bukan semua lah. Muka surah 12. Ambil daripada ayat kelima. Nak minta ambil daripada belakang. Dia boleh sebut di belakang. Hari lepas semua telur lah. Ini nak cerita bagaimana tuan-tuan semua. Jelas. Benarlah yang Allah Ta'ala kata. Inna nahnu nazzalna al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Benarlah Allah Ta'ala kata Tuhan akan jaga Quran. Maka penjagaan Quran mana yang saya sebut tadi lah dalam agama kita ni berlaku dalam dua bentuk. Pertama sekali Allah Ta'ala jaga dalam hati dan dada manusia. Yang kedua ialah jaga dalam bentuk tulisan mana yang berlaku pada hari ini lah.
Quran ni saya dah sebut tadi, maknanya kalau orang yang benar-benar ada ilmu dan tunduk pada kebenaran ilmu, macam di kalangan ahli kitab kan, semua-semua dia orang macam Abdullah bin Salam kan, yang saya sebut tadi, bila Nabi sampai di Madinah, dia tahu dah makna Quran kebenaran, sebab tu dia tunduk selalu. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tak beriman kepada kebenaran Quran, dia ada penyakit. Tu belau belakang dia sebut. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kan, tidak tolak, tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang zalim. Siapa orang zalim tu? Ialah al-mu'taduna al-mukabiruna alladhina ya'lamuna al-haqqa wa yahiduna anhu. Iaitu orang yang melampaui batas. Orang yang takabur ni tak tunduk. Orang takabur makna orang tak nak tunduk pada kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia lari daripada kebenaran. Kan? Inilah kebanyakan yang berlaku pada masa Nabi SAW dulu kan. Dia orang tak, Quran dia tak kena menentang. Quran ni tak supaya bawa macam Quran kan, 1 surah atau 10 surah sebagainya, tak dia berlaku kan. Tapi kenapa dia tolak? Kerana sifat ego dia tu, illa zalimun, kecuali sifat ego, keangkuhan, dan memang tak setunduk pada kebenaran. Waktu yang menyebabkan dia ni tak seterima kebenaran Al-Quran kan. Kan, ada pun ramah tu sebelah macam ni. Kita tahu Islam molek, Islam ni comel kan, tapi tak ikut juga sebab apa? Bahasa penyakit dalam hati dia. Beginilah yang berlaku pada masa tu. Dan masa bila-bila masa itulah Al-Quran bagai daripada Tuhan kan, kita bicara tadi, daripada Allah SWT, penjelasan yang jelas dan sebagainya kan. Kita tolak Quran kerana itulah, kerana sifat al-zalimun ataupun al-kafirun yang ada pada manusia. Kemudian kita sambung sekali, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Ayat yang ke-15 kita tahu semua, ada sebahagian daripada orang dia ada gulungan di kota Mekah tu. Dia Quran pun dia tak boleh lawan dah. Cuma autar dia, alasan dia nak supaya Nabi bawa benda lain tunjuk ke dia. Baru dia nak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Gapo dia kata waqalu, mereka tu berkata orang kafir di Mekah ni, mengapa tidak diturunkan mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah wahai Muhammad, mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Ada berlaku di kalangan Quraisy tu semua, dan kita boleh tengok ada ayat-ayat yang lain lah, di mana dia orang ni kadang-kadang buat alasan tak sebima Nabi sallallahu alaihi wasallam nak supaya Nabi tunjuk benda lain. Al-Quran pun jelas dari nampak dah kebenarannya. Kan? Quran mari cabar dia ke semua tak ada lawan pula tu. Sepatutnya dia tunduklah. Kan? Tapi dia beralasan lain pula. Dasar orang-orang tak sebut kebenaran, orang-orang jadi autar ni, kita baik kacak gitu, dia kata gitu pula kan. Maka kamu dia minta Nabi kata dah qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kalau boleh bawa ayat-ayat lain, tanda-tanda benda-benda pelik-pelik yang Allah Ta'ala turun pada kamu wahai mak, semana turun pada orang dulu. Contohkanlah mukjizat katakan Nabi Soleh. Nabi Soleh mukjizat kan dia untuk keluar daripada bukit batu. Ataupun Nabi Isa boleh guna tukar dia ke apa semua. Ataupun Nabi Isa boleh hidup orang mati sebagainya kan. Dia nak barang-barang gitu. Maknanya kalau wahai Muhammad, kalau kamu boleh turun barang-barang gitu, maka dia rasa dia akan beriman lah. Kan, dia nak supaya tunjuk benda pelik depan dia ke apa semua kan. Sebenarnya itu semua tunjuk benda pelik bukan tak sih juga kalau ke mana. Macam kisah yang berlaku pada Nabi Musa AS. Walaupun Fir'aun ke apa semua nampak dah benda-benda pelik berlaku depan dia kan. Tapi kalau hati tak sih pada kebenaran, tak sih juga. Tak, kalau ke mana tunjuk ni ke apa semua kan. Maka inilah antara sifat yang daripada musyrik kata Mekah begitu juga kan. Minta supaya Nabi tunjuk dia orang. Nak beriman boleh, tapi dengan syarat kamu tunjuk benda-benda pelik yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Ini permintaan daripada dia orang lah.
Terus semua kali kita tengok dalam ayat yang banyak sangat Allah Ta'ala sebut benda-benda gini lah. Ayat-ayat yang orang kafir minta kalau boleh nak tengok kebun, dalam kebun tu keluarnya air kebun, banyak kau dia minta supaya Nabi tunjuk pada dia. Kan? Gapa Nabi jawab pada dia kan? Kerja-kerja macam ni bukan kerja Nabi ni. Tak kerja-kerja nak tunjuk benda pelik-pelik ke apa berlaku depan, bukan kerja Nabi. Kan? Sebab tu Nabi katakan pada Nabi diajak oleh Allah Ta'ala, Qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Iaitu kata dia, katakanlah wahai Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah pada Tuhan. Kan? Nak bawa jadi begitu itu bukan kerja aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabi kepada dia, innama ana nadhirun mubin. Kerja aku adalah memberi peringatan yang nyata kepada kamu. Kalau kamu tak beriman, kamu akan menanggung risiko kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja aku. Kerja nak bawa benda pelik-pelik ini bukan kerja aku. Nabi kata kerja dia adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia orang kata semua, walaupun kalau kita perhati, walaupun tengok benda-benda begitu, pun tak jadi apa juga. Cuba tengok dalam sejarah Nabi antara benda yang dia orang boleh tengok tentu semua ialah apa dia. Sebelah dia bulan, depan dia orang. Sebelah bulan, sebelah tu dah sebelah ni, sebelah tu dah sebelah lain pula. Dia orang ahli muka boleh tengok pula tu. Tapi oleh kerana maknanya hati dia tak saya tunduk pada kebenaran, tengok pelik macam mana sekali, begitu ialah. Bagaimana? Maknanya permintaan dia orang nak suruh Nabi bawa benda-benda sunnah, permintaan yang gitu saja ialah. Bukan berdasarkan kepada keikhlasan nak kepada kebenaran tidak. Bila saya kebenaran banyak sangat dah Quran bawa, dan dia pernah tengok apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu semua di antara sikap-sikap yang ada pada orang dulu lah. Sikap nak tengok benda-benda gitu. Kemudian ayat 51, awalam yakfihim apa dia, anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Ayat 51 kata dia, apakah tidak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepada kamu kita Al-Quran Karim yang dibaca kepada mereka. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Tuan-tuan semua, sebenarnya dalam Quran ada cukup dah, tak perlu tengok benda lain. Bukan itu maksud dia. Apa tidak cukup? Kalau benar-benar nak cari kebenaran ni, tak perlu tengok barang-barang gitu kan, barang pelik-pelik gitu. Dan tengok Quran tu sendiri, dia kaji Quran, dia baca Quran, dia puati pada Quran, dah cukup untuk buktikan Quran tu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlulah sebenarnya kalau kita nak tengok kebenaran gitu saja. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni ada setengah-setengah tu dia masuk Islam tak perlu kecek banyak. Contoh seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, apabila dia pergi jumpa Nabi baca ayat atau 3 ayat dia boleh faham makna benar adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi Abdullah bin Mas'ud gitu juga. Apabila dia pergi jumpa Nabi masa Nabi baca 3 ayat Sebab orang nak kebenaran tuan-tuan semua tak perlu kecek banyak. Kalau orang taksir baca 32 juzuk Quran, orang taksir kalau katakan ada 32 juzuk kalau ke mana macam orang nak kita kena sikit dah jadi kita. Macam anak-anak kita, kadang kita boleh perhatikan anak suka-suka tak mudah bahasa, kita kena sikit dia boleh faham. Tak payah bahasa tekanan pihak tak jadi katakanlah. Kalau ke mana begitulah tuan-tuan semaknanya cukup dengan Quran kalau dia nak cari kebenaran. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali orang masuk Islam, macam saya sebut tadi lah, sahabat-sahabat masuk Islam dia baca Quran sikit sebab dia orang pergi dengan roh dia dengan hati dah bulat getek kita bahasa Kelantan bagi nak terima kebenaran. Maka baca sikit, sentuh sikit dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi itulah kalau orang tak sih kebenaran baca banyak mana pun mari ke apa begitu ialah. Abu Jahal banyak nak baca Quran dia kalau mana. Bukan sehari dua Quran turun di muka dah. Dia boleh tengok, dia boleh dengar semua Quran. Tapi kebagai tak sih begitulah. Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua engkau tak sih begitu ialah. Sebab itulah maknanya dalam cari kebenaran ni Allah Ta'ala kata awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tak cukup kepada mereka Quran yang dibaca kepada mereka. Cukup dah sebenarnya. Kalau kita benar-benar nak cari kebenaran, cukup dengan Al-Quran Karim.
Sebab Quran ni banyak perkara lah. Dia apa ni? Dia ajaran Quran dua perkara. Pertama sekali dia tuju pada hati kita, yang kedua dia tuju pada otak kita. Itu kemuliaan Quran. Yang kalau kita baca Quran, pertama sekali suruh kita memikir, dia bagi kitab, dia tuju pada akal kita. Yang kedua dia tuju pada hati kita. Sebab itulah apabila orang beriman pada Quran, dia beriman sungguh. Pertama sekali dia puas hati, memang dia rasa betul. Yang kedua pula sebenarnya jiwa dia memang boleh terima benda-benda gitu. Itu pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran Karim. In awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tahu tadi mana kebenaran Quran itu sendiri, saya sebut tadi kandungan Quran gabung. Yang kedua pula Nabi Muhammad, tadilah kembali pada tadi. Dia tak pandai baca, tak pandai nulis, dan tiba-tiba boleh bawa Quran yang begitu hebat ni. Dua kali dia dah cukup untuk nak buktikan bahawa kalau orang itu nak beriman kepada kebenaran Quran, dah cukup lah dengan dua kali tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, inna fi dzalika, saya sebut bahawa segala apa dia ni, inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ayat ni dia cerita tentang kemuliaan Quran. Apa dia Quran ni? Quran ni adalah apa dia? Inna fi dzalika la rahmatan. Quran ni adalah apa dia ni? Rahmat dia panggil. Rahmatan, Quran dua kali. Pertama sekali rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya Quran itu terdapat rahmat yang besar. Rahmat, apa rahmat dalam semua Quran ini? Contoh yang besar sekali adalah selamat manusia daripada kekufuran kepada iman. Selamat manusia daripada kesesatan kepada apa? Kepada petunjuk, kan? Selamat manusia daripada neraka kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil rahmat. Sebab Nabi sendiri bawa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana bawa kebaikan kepada manusia. Rahmat, satu kalimah yang tersebut, mana Quran rahmat. Kita boleh faham rahmat maknanya daripada dia mengandungi segala kebaikan yang akan diperoleh oleh manusia. Rahmatan lil rahmah. Pertama sekali adalah rahmat kepada manusia. Yang kedua pula tentu semua ialah zikra, peringatan bagi orang yang beriman. Dua perkara ni antara dia benda penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Ta'ala. Ini dua perkara ni antara benda penting. Rahmat, maknanya kita boleh tupai rahmat, kebaikan daripada ajaran Quran yang buat kita dalam berbagai-bagai bentuk. Quran ajar kita bagaimana kita nak sembah Tuhan. Quran ajar kita bagaimana kita nak berakidah dan akidah yang betul. Quran ajar kita bagaimana kita nak beribadat betul semana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ajar kita bagaimana kita nak berinteraksi dalam sama-sama manusia. Quran ajar kita bagaimana kita nak menjalani kehidupan sebagai seorang hamba semana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya diajar oleh Quran. Ini terangkum dalam satu kalimah, rahmatan, rahmat yang Allah Taala bagi kepada manusia, kan? Kemudian waktu Quran peringatan ataupun apa dia, peringatan kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana manfaat dia gitulah terus Al-Quran Karim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar akhir sekali ayat 52 ni, kul kafa billahi baini wa bainakum syahidan ya'lamu ma fis samawati wal ard wal ladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi antara kamu dan kami, antara aku dan kamu. Dialah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan engkar kepada Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang rugi. Ayat akhir tentu semua Allah Ta'ala ajar Nabi SAW kalau dia telah terima Quran ni. Allah Ta'ala bawa bukti berbagai-bagai tentang kebenaran Quran. Bukti di segi orang yang Allah Ta'ala tu itu Nabi Muhammad sendiri, kan? Kemudian bukti melalui ajaran Quran itu sendiri, kan? Berbagai-bagai bentuk, maknanya kandungan Quran yang hanya cukup hebat dalam Quran ni tak boleh terima juga, kan? Dia tolak juga. Maka akhir sekali Allah Ta'ala ada kul kafa billahi baini. Katakanlah Muhammad, kata dia, tak apalah, cukup dengan penyaksian daripada Allah Ta'ala. Tuhan kata aku ni betul, Tuhan kata Quran ni betul, cukup dah. Walaupun kamu tak sibuk iman kepada Quran, tak sibuk iman kepada aku, kan? Maknanya kul ya Muhammad, dan tafsir Arab kata dia, kafallahu aliman wa hakaman wa adlan bainakum wa baini wa bainakum.
Maknanya cukuplah Allah Ta'ala sebagai penghukum. Kalau kamu tak segi mereka apa lah. Aku suruh pada Tuhan yang akan hukum. Tuhan yang hukum yang maha adil. Tuhan yang menjadi saksi bahawasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran adalah kebenaran yang datang daripada Allah Taala. Gitu ya, dalam riwayatnya dah. Katakanlah kafa billahi baini wa bainakum syahidan. Cukuplah Allah Taala menjadi saksi antara aku dan kamu. Dah kamu tak segi mereka pun semua, tapi Nabi suruh dah Tuhan saksi dah, mana Tuhan kata Quran ni benar, kamu ni benar, dah cukup dah. Walaupun manusia tahu tak benar gitu. Sebab apa dah semua? Sebab Tuhan bersifat apa dia? Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala ni yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau Tuhan yang saksi kebenaran Quran, Tuhan yang menyaksi kebenaran aku, cukuplah Nabi kata, walaupun kamu tak setuju maupun kamu punya perasaan. Yang penting kebenaran Quran ini, kebenaran aku telah disaksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi SAW apa dia ni minta supaya apa dia ni sabar pada dia. Bahagian tafsir mengatakan aku lakum mu'balukum bihi min awamir wa inzarat lima arsalani bihi ilaikum. Kalau kuntu kadiban alaihi dan taqam minni, kata dia. Maknanya Nabi kata, aku jaga untuk sabar kepada kamu. Sabar kepada kamu peringatan Quran, sabar kepada kamu arahan Quran kamu semua kan. Kalau aku Nabi, kata kalau Nabi tak betul, nasihati Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui segala-galanya akan bertindak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak pun, makna itu bertanda maknanya Quran benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walladzina amanu bil batil. Orang yang dia beriman kebatilan. Dia tolak Allah Subhanahu Wa Taala, dia tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tolak kebenaran Quran, kemudian dia beriman kebatilan. Dia sambut semua berhala. Kemudian dia ambil cara hidup selain daripada cara hidup yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu kita panggil walladzina amanu bil batil. Sanggup mana beriman kebatilan. Depan tu bicara tentang kebenaran Quran kan. Surah 34 dan sebagainya. Kalau dia tak setuju juga, masih kekal dalam keadaan nak beriman dengan berhala, kekal dalam keadaan mengingkari kebenaran Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran Al-Karim, dan sanggup ambil cara hidup lebih daripada cara hidup selain daripada cara hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah benar-benar rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika hum, kalau kita naik bahasa Arab dua saya terjemahkan. Hum tu taukid. Mereka itu adalah benar-benar apa dia ni orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana rugi sungguhlah kalau tak beriman. Maknanya tak urgil ke mana Quran cerita kebenaran dia ke apa, cerita habis tentang apa dia segala-galanya, tak seberiman juga, maka rugilah dia. Benar-benar rugi. Ulaika hum, mereka itulah benar-benar orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi di dunia, maknanya di dunia dia tak boleh hidup, dia tak boleh atur hidup dia buka acuan Al-Quran Al-Karim. Kemudian rugi di hari akhirat pula ialah kena azab lah. Apabila dia ketepikan Islam, ketepikan Allah Ta'ala, ketepikan kepada kebenaran, maka neraka tak ada tempat yang cukup merugikan mereka. Itulah Allah Ta'ala dia khatam dengan ayat ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang yang benar-benar rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tentu semua dan antara perkara kita bicara ini, antaranya ialah apa dia ni sebagai rumusan pertama sekali ialah kita diajar apabila berdebat dan keadaan itu guna bahasa yang molek. Khususnya apabila orang nak kepada kebenaran dan apa semua ni, tak kira lah orang tu ke apa, tanpa melihat dari segi warna kulit, tanpa melihat dari segi kabilah, kumpulan dan sebagainya. Kalau orang nak kepada kebenaran, kita diajar cakap atau berdebat dan keadaan molek. Yang kedua pula kita bicara ini tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri lah. Al-Quran satu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana bukti kebenaran dua lah. Pertama sekali ialah melalui orang membawa Quran, iaitu Nabi SAW yang Allah Ta'ala wahyu. Bagaimana Nabi kan tak pandai nulis, tak pandai baca, tiba-tiba mana bawa benda-benda besar-besar ini. Ini bertanda kebenaran Al-Quran. Yang kedua pula diisikan dengan Quran sendiri.
Dan isikan Al-Quran cukup jelas. Bal huwa ayatun bayinatun. Bagi orang yang ada ilmu memang dia akan aku tentang kebenaran yang begitu jelas yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, bagi orang yang tunduk kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran ini ialah Allah Ta'ala berakhir dengan apa? Ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala akhiri dengan mengatakan bahawa mereka itu adalah benar-benar rugi dalam kehidupan dunia dan rugi dalam kehidupan akhirat. Setakat telah tarinah kita doa moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Ta'ala. Sama-sama kita pakai baca oleh semua, kita boleh memahami sikit sebanyak insya-Allah Ta'ala tentang apa dia kandungan ataupun isi Al-Quran. Moga kita sentiasa dirahmati dan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.